murid-murid, bersama dengan Cikgu Mimi. Hari ini kita akan belajar pendidikan seni Unit 2, Sayangilah Habitat Kita, karya gabungan poster dan montaj. Jom belajar! Dalam video ini, cikgu akan ajarkan 4 perkara. Yang pertama, kita akan lihat bersama-sama apakah itu poster. Yang kedua, montaj. Yang ketiga, karya gabungan teknik poster dan montaj. Dan yang keempat, bahasa seni visual dalam karya gabungan ini. Kita mulakan yang pertama, iaitu poster. Apa itu karya poster? Poster merupakan satu bentuk seni komunikasi perhubungan dan pengiklanan. Kalau nak tahu, poster ini juga berfungsi sebagai pengumuman, pemberitahuan dan pengiklanan. Contohnya, kamu nak sampaikan sesuatu mesej, kamu lukis poster. Maka daripada poster itu, orang akan tahu apakah mesej yang kamu ingin sampaikan. Poster tersebut haruslah menarik perhatian orang ramai serta dapat menyampaikan mesej dengan jelas, cepat dan berkesan. Ada 2 jenis poster. Yang pertama, poster muka taib ataupun poster notis, yang mana poster ini merupakan poster yang tidak mempunyai ilustrasi, maksudnya tidak mempunyai imej, hanya mengandungi susunan perkataan. Muka taib yang memberikan maksud atau mesej tertentu. Contohnya, lihat di sebelah. Nampak kan poster ini tidak menggunakan imej, hanya menggunakan tulisan sahaja, muka taib. Tapi, kita dapat memahami mesej yang ingin disampaikan dalam poster tersebut. Jenis poster yang kedua pula ialah poster berilustrasi. Ilustrasi bermaksud lukisan memperjelaskan sesuatu seperti memberi keterangan, mesej dan sebagainya. Ilustrasi yang baik akan memberikan kesan kepada orang yang mengamatinya. Maksudnya di sini, poster ilustrasi ini mempunyai imejnya. Contoh, kamu boleh lihat poster di sebelah, yang mana yang pertama, poster mengenai makanlah buah-buahan tempatan. Nampak tak? Selain daripada mempunyai muka taib ataupun tulisan makanlah buah-buahan tempatan, poster ini juga mengandungi imej gambar buah-buahan. Ada ilustrasi di situ untuk menarik perhatian orang. Seterusnya, kita lihat pula montaj. Apakah itu karya montaj? Montaj ialah satu aktiviti seni menggambar menggunakan potongan gambar dari pelbagai sumber atau sumber yang sama. Selain itu, montaj ini menggunakan potongan gambar-gambar yang berkaitan dari mana-mana media cetak untuk menghasilkan satu tajuk atau tema. Kalau kamu lihat contoh poster di sebelah, kamu nampak kan? Ianya merupakan tampalan pelbagai imej yang dia ambil daripada pelbagai sumber ataupun nak guna sumber yang sama. Contohlah, tema kamu itu mengenai keluarga bahagia. Ada gambar rumah kamu potong daripada majalah, gambar kereta kamu potong daripada surat khabar, gambar keluarga kamu potong daripada komik dan sebagainya untuk menghasilkan satu tajuk yang sama, iaitu mengenai keluarga bahagia. Selain itu, teknik tindihan ataupun collage dan juga teknik susunan gambar secara mozaik iaitu bersebelahan digunakan juga dalam aktiviti montaj. Maksudnya di sini, bila kamu dah cari dah gambar daripada majalah ataupun surat khabar yang kamu nak tampal atas kertas lukisan, kamu boleh susunnya sebelah-sebelah ataupun kamu boleh susunnya secara bertindih seperti poster di bawah yang ada poster kucing itu. Baiklah, kita lihat pula karya gabungan teknik poster dan juga montaj. Bila sebut mengenai gabungan, maksudnya poster yang kamu hasilkan itu akan juga ada teknik montaj yang mana kamu akan ambil gambar imej daripada pelbagai sumber, kamu gunting dan kamu akan tampal. Jom kita teroka poster dan juga montaj. Kamu juga boleh rujuk buku teks Pendidikan Seni tahun 5, muka surat 16. Untuk menghasilkan karya gabungan poster dan juga montaj, kamu perlu ada latar belakang dan juga imej ataupun objek utama yang kamu inginkan. Okey, contoh kita lihat yang pertama. Temanya poster kempen Selamatkan Harimau Malaya. Latar belakang katalah nak guna cat poster lah, maka kamu boleh gunakan cat poster untuk warnakan pada kertas lukisan. Selamatkan Harimau Malaya. Katakan kamu nak latar belakangkan di hutan. Kamu warnakan warna poster seolah-olah gambar, background, latar belakang, hutan. Kemudian objek utama. Okay, objek utamanya Harimau Malaya, betul tak? Jadi, kamu akan ambil gambar Harimau Malaya daripada
internet ataupun daripada majalah, daripada surat khabar, dan kamu akan tampalkan imej Harimau Malaya itu pada poster tadi. Kemudian kamu boleh potong perkataan selamatkan Harimau Malaya daripada majalah ataupun surat khabar. Barulah kamu akan dapat karya gabungan poster dan juga montaj. Kalau yang kedua pula, poster motivasi, disiplin kunci kejayaan. Baik, tadi kamu dah guna cat poster. Kali ni kamu nak guna latar belakang dia, kamu ambil daripada internet dan kamu print. Kemudian kamu akan ambil objek utama itu daripada risalah dan juga sebagainya. Begitu juga untuk tema yang ketiga, latar belakangnya kamu tak nak gunalah kertas lukisan, kamu nak guna kertas warna pun boleh. Katakanlah kamu nak hasilkan poster hidupan laut. Kamu ambil kertas warna yang berwarna biru untuk menggambarkan bawah air. Kemudian kamu ambillah gambar ikan, gambar sotong daripada surat khabar, majalah ataupun kamu print daripada internet dan sebagainya. Kemudian kita lihat pula dari segi muka taip. Tadi kamu dah ada latar belakang. Pilihlah nak warnakan menggunakan cat poster ataupun nak guna latar belakang kertas warna ataupun kamu nak print sahaja latar belakang hutan, kamu print untuk jadikan latar belakang poster. Kemudian dari segi muka taip, kamu boleh pilih muka taip tu, katalah tajuknya selamatkan Harimau Malaya. Kamu boleh ambil perkataan itu macam cikgu cakap tadi, boleh ambil daripada surat khabar, majalah ataupun kamu nak pensel warna, kamu nak warnakan muka taip tu, juga boleh nak warnakan. Kemudian kita lihat pula kepada hasil reka letak. Maksudnya di sini dari segi susunan imej yang kamu nak tampal pada kertas kamu itu. Katalah reka letaknya macam poster yang pertama yang selamatkan Harimau Malaya tu. Kita ada apa? Ruang belakang, ruang tengah, ruang hadapan. Maksudnya di sini, katalah kamu nak gunakan 3 gambar harimau. Gambar harimau yang pertama kamu nak letak depan sikit lah. Kemudian gambar yang kedua kamu nak letak tengah-tengah. Dan yang ketiga sekali, kamu letak belakang sikit. Seolah-olah harimau tu ada jauh. Itu kita panggil ruang belakang. Dia ada di bahagian belakang sekali. Yang kedua, susunan reka letak sama ada seimbang ataupun tidak seimbang. Simetri ataupun tidak simetri. Macam gambar piala ni, kamu nampak kan? Susunan piala ini berada dalam reka letak susunan seimbang yang simetri. Ataupun kamu nak susun secara bersepah pun tak apa. Itu kita panggil tidak simetri. Kemudian reka letak poster itu juga perlu ada penegasan. Katalah tajuk kamu itu tadi tentang selamatkan Harimau Malaya. Tiba-tiba gambar yang paling besar sekali kamu gunting adalah gambar hutan. Gambar harimau kamu gunting yang kecil sahaja dan kamu tampal pula di bahagian belakang. Adakah orang faham tentang poster kamu? Mestilah tidak kan, tidak ada penegasan. Jadi, idea utama kamu iaitu harimau perlulah diletakkan secara tengah dan perlulah dalam imej yang besar untuk kita nampak penegasan dekat situ. Barulah orang faham, oh, poster ni nak cakap tentang harimau. Baiklah murid-murid, seterusnya kita lihat pula bahasa seni visual dalam karya gabungan. Kamu boleh juga rujuk buku teks muka surat 17. Untuk pengetahuan kamu, dalam karya gabungan poster dan juga montaj ini, ada 4 bahasa seni visual, iaitu 2 unsur seni, 2 prinsip rekaan. Yang pertama unsur seninya ruang, iaitu macam cikgu cakap tadi, ada ruang hadapan, ruang tengah, ruang belakang. Yang kedua, kita ada unsur seni rupa 2 dimensi. Kenapa 2 dimensi? Sebab kita hanya boleh lihat saja, tapi kita tak boleh nak sentuh, tak boleh nak rasa. Tidak ada sudut. Bukan rupa 3D. Kemudian kita juga ada prinsip rekaan penegasan. Macam cikgu cakap tadi, penegasan kepada objek utama. Ikut tajuk kamu, ikut tema kamu tentang apa. Kemudian yang terakhir kita ada keseimbangan, yang mana reka letak gambar pada kedudukan simetri ataupun tidak simetri.
Kenapa bahasa seni visual ni penting? Sebab nanti macam cikgu selalu ulang, bila last kali, bila dah siap buat karya, kamu akan bentangkan karya kamu. Masa ni lah kamu nak ceritakan karya kamu ini menggunakan prinsip rekaan keseimbangan. Imej saya ini tidak simetri. Cerita pasal kamu punya karya. Sebab itu penting untuk kamu tahu apa bahasa seni visual yang ada pada karya gabungan, poster dan juga montaj ini. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Cikgu berharap kamu faham akan pembelajaran hari ini. Untuk minggu ini, kita hanya teroka dan memahami terlebih dahulu poster dan juga montaj. Barulah minggu depan kita akan sama-sama menghasilkannya. Jumpa kelas akan datang.